Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Zaidan. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tugasan GMGA 1024 Politik dan Pentadbiran. Tugasan ini disediakan untuk Dr. Arif Izzuddin bin Azlan. Tugasan yang bertajuk Kebebasan Bersuara di Malaysia disediakan oleh Samizi bin Rajak, nama metrik 260371, dan saya sendiri Luqman Hakim bin Zaidan 260428. Berikut adalah agenda daripada 1 sehingga 6. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua pula adalah teori ataupun konsep, yang ketiga kedudukan kebebasan bersuara dan penyataan pendapat di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang keempat pula adalah perlindungan kebebasan bersuara di Malaysia. Yang kelima adalah isu-isu berkaitan dan analisis. Dan terakhir sekali adalah kesimpulan. Seterusnya, nombor 1, pengenalan. Semakin ramai rakyat Malaysia mula memahami nilai serta keperluan dan kepentingan hak kebebasan bersuara, khususnya dalam menyatakan pandangan mereka sama ada ketika menyatakan sokongan atau penentangan mereka terhadap proses politik di negara ini. Namun, kebebasan bersuara di Malaysia tidak tersedia tanpa batasan. Terdapat beberapa undang-undang yang menghadkan kebebasan bersuara. Malaysia masih mempunyai ruang yang cukup luas bagi kebebasan bersuara dan ekspresi. Penduduk Malaysia boleh mengeluarkan pendapat dan menyatakan pendirian mereka dengan bebas melalui media massa, forum online dan juga perhimpunan awam yang sah. Nombor 2, teori atau konsep. 2.1 Kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara bermaksud apa sahaja yang ingin diucapkan oleh sesiapa sahaja. Sebaliknya, ucapan berbau kebencian merujuk kepada apa sahaja ayat atau ucapan yang boleh menyinggung perasaan atau berbahaya kepada individu tertentu ataupun kumpulan orang tertentu. Hak kebebasan bersuara dalam perlembagaan ditakrifkan sebagai lambang keberanian dalam menyuarakan idea dan ia selari dengan kehidupan demokrasi menurut Muhammad Safar Hashim pada 2018. Menurut Masum pada tahun 2009, kebebasan bersuara tidak penting daripada demokrasi kerana demokrasi tidak semestinya menjamin kebebasan bersuara dan langkah pertama ke arah permulaan demokrasi dan kesaksamaan yang lebih baik dengan membenarkan suara rakyat mendengarkan hak kebebasan ini. 2.2 Perlembagaan. Menurut W 1950, terdapat dua maksud istilah perlembagaan. Pertamanya, ia berhubung dengan institut politik asasi bagi sesebuah negara. Dan kedua, perlembagaan merupakan satu dokumen bertulis yang mentakrifkan susunan institusi-institusi politik, pemerintah negara serta hak-hak rakyat di dalam negara berkenaan. Perlembagaan ditakrifkan sebagai surat cara yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang mustahak bagi penubuhan dan kewujudan sesebuah negara dan sistem politiknya. Perlembagaan juga menjunjung prinsip rules of law atau kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menekan bahawa semua orang harus dipersoalkan di bawah undang-undang yang sama dan bahawa semua orang harus taat kepada undang-undang yang sama tanpa terkecuali. Perlembagaan juga bertindak sebagai medium penyelesaian masalah yang timbul di kalangan institusi kerajaan dan rakyat serta berperanan sebagai panduan berhubung pelantikan dan pemilihan pemerintah di sesebuah negara. 2.3 Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan dokumen perlembagaan utama bagi Malaysia yang mengandungi prinsip-prinsip perlembagaan yang menjamin hak asasi manusia termasuk hak kebebasan bersuara dan penyataan pendapat.
Walaupun hak kebebasan bersuara diakui sebagai hak asasi setiap warga negara Malaysia, ia terikat pada sekatan yang dinyatakan dalam perkara 10 perlembagaan bertujuan untuk mencegah penggunaan hak kebebasan bersuara ini secara haram atau merugikan orang lain. Kebebasan bersuara adalah hak perlembagaan yang diakui dalam perkara 10 perlembagaan. Perlembagaan ini merupakan dokumen yang menjadi landasan kepada sistem undang-undang di Malaysia dan undang-undang yang diwujudkan hendaklah selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Bahkan hendaklah sesuai dan tidak boleh bertentang dengannya. Perkara 4-1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi di Malaysia dan bersifat mengatasi segala undang-undang lain yang diwujudkan selepas Hari Merdeka. Sebarang undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah terbatal dan tidak sah sama sekali. Seterusnya 03. Kedudukan kebebasan bersuara dan pernyataan pendapat di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Malaysia tidak meratifikasikan kebanyakan perjanjian dan konvensyen antarabangsa mengenai kebebasan bersuara, media dan maklumat. Walau bagaimanapun, jika perlu, keadaan ini mesti diubah dengan tempahan di kawasan di mana yang dipanggil standard universal bercanggah dengan kualiti yang ketat, baik dan standard menurut Shak Salim Faruqi pada tahun 2018. Sejana undang-undang telah mencadangkan bahawa kebebasan bersuara, kebebasan berpersatuan dan kebebasan berhimpun secara berkesan dikekang oleh pihak berkuasa rasmi dan pentadbir kerajaan berbanding dengan kebebasan penting lain yang dinyatakan di bahagian 2 perlembagaan. Secara keseluruhannya, perkara 10 hanya menyentuh piawaian, kriteria dan batasan rakyat Malaysia dari segi kebolehan bersuara secara bebas, berhimpun dan persatuan. Sebagai penduduk, orang ramai mempunyai pilihan untuk menyatakan apa sahaja yang mereka mahu. Mereka juga menyimpan pilihan, ketenangan dan pakatan. Namun begitu, perlembagaan dengan jelas menyatakan dalam perkara 10 perenggan 2 kurungan A, B dan juga C bahawa Parlimen boleh memilih untuk mengenakan sekatan ke atasnya. Beberapa isu termasuk status bahasa rasmi, hak istimewa orang Melayu, status agama Islam sebagai agama rasmi, isu-isu lain tidak boleh sepatutnya ditangani seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini bermakna orang ramai berhak untuk menyatakan apa-apa kandungan yang mereka suka tanpa melanggar garis panduan atau menjejaskan garis panduan orang ramai, malah menyebabkan sebarang masalah atau gangguan awam. Seterusnya, saya akan bagi slide ini kepada sahabat saya, Saimizi bin Razak. Silakan Saimizi. Terima kasih kepada sahabat saya, Encik Luqmanul Hakim Zaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saimizi bin Razak dengan metrik nombor 260371 akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan bab keempat, iaitu perlindungan kebebasan bersuara di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Malaysia sebagai undang-undang utama Malaysia dibentuk mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ia telah digubal oleh Suruhanjaya Reid, diketuai oleh Lord William Reid dengan tujuan menggubal perlembagaan bagi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu yang dikawal sendiri dan berautonomi sepenuhnya. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu adalah asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia sekarang. Perkembangan nasionalisme Melayu telah menyumbang idea terpilih kepada pembangunan negeri Tanah Melayu. Idea ini boleh menyebabkan penubuhan badan perundangan yang sangat berbeza daripada model negara barat. Bagi mengekalkan tuntutan awam, kebebasan yang diberikan adalah terhad. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kebebasan untuk warga negara dari segi pertuturan dan ekspresi yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Seterusnya adalah kebebasan untuk warga negara dari segi pertuturan dan ekspresi yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
4.1 Kebebasan bersuara. Perkara 10-1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberikan rakyat Malaysia kebebasan bersuara, hak berhimpun secara aman dan hak berpersatuan. Namun kebebasan dan hak ini bukanlah yang tertinggi. Kerana perkara 10 perenggan 2, 3 dan 4 membenarkan Parlimen untuk mengenakan sekatan ke atas negeri-negeri yang berbeza jika dianggap perlu untuk keselamatan negara. Di Malaysia, kebebasan berhimpun adalah pilihan yang tepat untuk jaminan perlembagaan persekutuan. Semua penduduk memiliki hak untuk berkumpul dengan tenang tanpa senjata. Bagaimanapun, hak untuk berhimpun secara aman bukanlah mutlak. Seterusnya iaitu kebebasan berpersatuan. Perkara 10-1-C Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjamin kebebasan berpersatuan, tapi hanya setakat yang dibenarkan oleh Undang-Undang Persekutuan atas alasan keselamatan negara, ketenteraman awam atau moral. Di samping itu, kerana kebebasan berpersatuan termaktub dalam perkara 10-1-C Perlembagaan Persekutuan Malaysia, ia bukanlah hak persatuan untuk semua dan mana-mana rakyat Malaysia selagi ia tidak mengancam keamanan dan keselamatan perpaduan. Islam 2019. Seterusnya 4.3 Kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang diakui oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Menurut perkara 11 Perlembagaan Persekutuan, setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama yang dikehendaki, mengamalkannya dan mengajar dan menerangkannya kepada orang lain. Seterusnya, walaupun terdapat beberapa sekatan yang dikenakan ke atas kebebasan beragama di Malaysia, hak ini masih lagi diakui dan dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan. Malaysia merupakan negara yang memperjuangkan prinsip-prinsip toleransi dan keharmonian antara agama-agama yang berbeza dan terus mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan perpaduan dan keharmonian antara kaum. Seterusnya itu kebebasan akhbar dan media. Kebebasan akhbar atau media merujuk kepada hak media termasuk akhbar, radio, televisyen dan laman web sesawang untuk menyiarkan maklumat dan menyatakan pendapat tanpa sekatan atau tekanan. Ia adalah sebahagian daripada hak kebebasan bersuara yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting dalam masyarakat. Dalam konteks Malaysia, kebebasan akhbar atau media merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, terdapat juga batasan terhadap kebebasan akhbar atau media di Malaysia untuk menjamin kesejahteraan dan hak asasi manusia yang lain. Seterusnya kita beralih kepada kebebasan maklumat. Merujuk kepada hak seseorang untuk mengakses dan menyebarkan maklumat tanpa sekatan atau celaan. Ia juga dikenali sebagai hak untuk mengetahui adalah hak orang ramai untuk mendapatkan maklumat yang dimiliki oleh agensi kerajaan dan institusi awam. Dan ia disertai dengan kebebasan berfikir iaitu kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan maklumat. Seterusnya iaitu kebebasan akademik merujuk kepada hak penyiasat atau ahli akademik untuk menyatakan idea dan hasil penyiasatan mereka tanpa sekatan dan tekanan. Ia adalah sebahagian daripada hak kebebasan bersuara yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Kebebasan akademik tidak seharusnya digunakan untuk memperkecilkan atau mencabar keselamatan seseorang. Sebagai contoh, seseorang itu tidak boleh membentangkan hasil siasatan yang tidak benar atau fitnah yang boleh mencederakan nama baik. Seterusnya kita beralih kepada isu-isu berkaitan dan analisis. Isu yang pertama itu rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, maafkan saya. Iaitu pada 13 Mei 1969 tercetus rusuhan kaum di Kuala Lumpur yang menyebabkan kematian dan kecederaan kepada rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kerusuhan kaum 13 Mei 1969 dianggap sebagai salah satu episod kegagalan dalam menjamin kebebasan bersuara di Malaysia. Ini kerana terdapat beberapa individu yang dituduh menggunakan kebebasan bersuara untuk memperlekehkan atau mengganggu-gugat keselamatan seseorang yang menyebabkan terjadinya rusuhan kaum.
Seterusnya, itu isu yang kedua, itu Gerakan Tindakan Hak Asasi Hindu, HINDRAF. Ia diadakan pada 25 November 2007, iaitu merupakan salah satu peristiwa yang mencabar kebebasan bersuara di Malaysia. HINDRAF mendakwa kaum India di Malaysia telah ditindas dan tidak diberikan hak yang sama seperti kaum lain yang di negara ini. Seterusnya, perhimpunan HINDRAF yang dianggap haram oleh pihak berkuasa ini mencetuskan perdebatan mengenai kebebasan bersuara di Malaysia. Pihak berkuasa mendakwa bahawa perhimpunan tersebut merupakan satu ancaman terhadap keselamatan negara, manakala pihak HINDRAF pula mendakwa bahawa hak mereka untuk menyatakan pendapat dan idea dengan bebas telah dikenakan sekatan. Secara kesimpulan, iaitu kebebasan bersuara merupakan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menyatakan pendapat dan idea mereka secara bebas. Di Malaysia, kebebasan bersuara diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan dan terdapat beberapa peraturan dan undang-undang yang digubal untuk menjamin kebajikan, kesejahteraan dan hak asasi manusia yang lain. Kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif untuk memperkukuhkan kebebasan bersuara di Malaysia. Tetapi masih terdapat beberapa isu berkaitan dengan kebebasan bersuara di negara ini. Sekian sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.